Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak bagi tahu apa yang perlu dibawa untuk hospital. Beg hospital maksudnya. So yang ni beg yang pertama, beg yang kedua, box yang pertama, box yang kedua. Dua ni akan bawa ke hospital, yang dua ni akan ditinggalkan dekat dalam kereta. So jom kita tengok apa barang-barang dalam ni. Okay. Yang ni first kali beg untuk bawa lah. Kira barang-barang dalam ni ialah barang-barang yang macam handbag kita, yang gantikan handbag kita. Tak payahlah bawa handbag kan. So kita bagi dia simple, barang-barang satu beg ni je. Okay. So yang pertama, yang paling penting ialah buku pink. Buku pink ni kena bawa. Lepas tu purse. Purse ni sebenarnya tak perlukan sangat pun purse, tapi sebabkan nak IC je. IC tu yang paling penting. Okay. Lepas tu barang seterusnya ialah power bank. Okay. Power bank ni kenapa penting? Sebab nanti masa tengah tunggu dekat emergency room. Okay, by the way, nak akan bersalin dekat hospital kerajaan HKL, insyaAllah. Hari tu dah ada admit sekali masa 22 hari bulan 4 2021. 3 hari 2 malam. So bila dah warded tu, kita dah boleh bayangkan barang apa yang kita perlukan, barang apa yang tak diperlukan sangat. So balik pada power bank tadi, kenapa power bank ni penting? Sebab masa kita sampai dekat emergency room tu, kita tengah tunggu. Mungkin kita tunggu agak lama sikit. Macam dalam, lebih kurang dalam 4-5 jam macam tu kan. Nak tunggu dapatkan katil, nak tunggu dia check kita punya keadaan dulu. So dekat situ plug ada tapi dia jauh. So nak senang, bawa power bank, cucuk kita tunggu je dekat kerusi. Macam suami memang tak boleh tunggu sama-sama dengan kita. Diorang kena tunggu dekat luar ataupun kat dalam kereta lah, macam tu. Tapi dia ready lah, sentiasa ada kan. So tu power bank sangat penting. And ni apa, earphone. Earphone memang bawa lah kan. Sebab kita macam nak buat hal sendiri ke, nak dengar apa-apa yang patut ke untuk menenangkan diri waktu sakit tu kan. Okay. Yang seterusnya bawa ni makanan. Okay. Nak bawa air susu kurma, ni kurma, botol air dengan biskut-biskut. Macam ni, benda ni macam untuk get ready lah bila nak ke labor room nanti. Sementara kita tunggu tengah sakit-sakit tu, benda-benda macam ni lah yang macam bagi kita tenaga untuk kudap-kudap ke sementara menunggu, macam tu. Okay. Lepas tu barang seterusnya ialah telekon dengan sejadah. Yang ni kena bawa lah sebab waktu kita tak bersalin lagi, kita still boleh solat lagi. Jadi sementara menunggu tu bolehlah solat ke apa ke kan, untuk preparation lepas bersalin nanti, preparation untuk bersalin nanti. Okay, untuk yang seterusnya ialah ni wet tissue. Wet tissue ni padanan penting lah kan. Macam kita sampai dekat emergency room tu, macam bersih-bersihkan lah diri tu ke, macam nak rasa nak macam segar. Kita tak tahu berapa lama kita kat situ kan. At least ada wet tissue ni macam boleh bersihkan muka ke badan sikit, bagi rasa segar walaupun tengah sakit. Bersihkan bawah ke, sebab doktor nak check kan. So ni wet tissue untuk orang besar, ibu lah. Dan ni wet tissue untuk baby. Saja je packkan sekali sebab senang kan nak cari. Tisu pun sama. Tisu pun perlulah sebab macam in case kalau kita lapar ke, kita minta tolong suami belikan makanan. So masa tu perlulah ada tisu untuk diri. Okay. Tisu penting untuk sekarang ni, masa COVID ni. Yang seterusnya ialah barang-barang untuk
bawahan kita. Okay, macam nak try bawa yang ni orang recommend suruh pakai ni je senang. So in case kalau kita maksud lepas bersalin tu bleeding tu senang. Dia macam bentuk pampers budak yang sarung tu. So kita sarung je, nanti kita buang je. Macam tu. So tak payah bersusah-susah payah lah. Tapi in case tak cukup, ni ada 2 keping. In case kalau tak cukup nak bawa lagi extra 4 keping yang biasa punya dengan dia punya panties pakai buang ni. Okay. Lepas tu yang ni tudung sarung yang instant tu. Kita sampai ke hospital, kita tak tahu kita berpakaian seperti apa. Sama ada baru bangun tidur ke, sama ada baru keluar jalan ke kan. So macam kita tak tahu kita pakai tudung apa. Ni tudung ni untuk extra. Bila sampai je sarung je. Sebab nanti bila kita dah masuk emergency tu, nurse akan bagi baju pink ataupun kain pink lah. Jadi untuk keselesaan kita, ni lah, sarung je lah tudung kan. So baju kita yang kita pakai tu nanti bolehlah tinggalkan kat suami. Okay, pack yang seterusnya. Okay, ni untuk baby, barang-barang untuk ke labor room. Kat dalam ni sekira satu set lengkap lah. Baju newborn dia, mitten and booties, cap, swaddle, pampers satu dengan barut. Ni sikit je, tak banyak. So kira barang-barang ni semua barang-barang yang akan dibawa and ready untuk ke labor room. Kemungkinan 2 beg yang pertama, yang beg kedua akan bawa ke labor room, kita tak tahu. Tapi macam ni barang macam dah ready. Misal kata kalau ni tanya, oh mana baju, okay kita dah bawa bagi baju baby. Mana pad, okay kita dah ada ready pad. Macam tu lah. So inilah barang-barang untuk pack yang nombor 1. Oh, spek. Spek ni macam extra. Bukan extra lah, macam sebab nak pakai contact lens. So kalau masa nak check tu ke apa, so dah ready lah spek kat dalam bag. Ni memang macam barang-barang dekat dalam, kira macam barang handbag kita lah. Apa yang kita perlukan waktu menunggu tu nanti. Okay, jom kita ke bag yang seterusnya. Okay, terlupa nak mention kenapa perlu bawa extra pad yang macam ni dengan macam ni. Okay, yang ni mainly untuk ready bila kita dah keluar, bila kita dah bersalin nanti. Macam untuk tampung darah kita yang sangat banyak tu. Okay, kalau untuk yang ni, macam kita kan tengah tunggu kat emergency, kita pakai siap-siap pad. Bila kita pakai pad siap-siap, mana tahu macam masa kita tengah tunggu tu air mentumbang kita keluar. Sebab masa nak tunggu hari tu ada orang kat sebelah tu basah dah kerusi dia kan. Macam dah pecah dah air dia. So macam dia kena cepat-cepat ni lah, macam ready lah pad untuk ni, in case kalau air kita pecah. Kita tak tahu situasi kita macam mana, tanda-tanda kita nak bersalin tu macam mana. Sama ada air kita pecah ke, darah ke, ataupun sakit-sakit yang lain ke. So ini macam get ready lah untuk extra barang-barang kita. Okay, tu je. Nak packkan macam ni senang, di dalam satu. Nak capai tu senang lah. Okay, ni bag yang kedua untuk dibawa ke hospital. Ni barang ibu, ni barang baby. Okay, kenapa ada orang dia bawa bag luggage kan, asingkan bag ibu dengan barang ibu dengan barang baby. Tapi untuk nak punya pengalaman, kenapa nak bawa bag ni, nanti nak akan tunjukkan dekat video. Kenapa kena bawa bag macam ni je, tak sesuai nak bawa luggage kalau ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan lah, kalau hospital lain nak tak sure. So far memang inilah bag yang sesuai macam tu.
Jom kita tengok satu-satu apa yang perlu dibawa untuk beg yang kedua. Sweater. Sweater sangat penting untuk kita pakai sebab sejuk. Kat bilik tu sejuk. Nak dapat bilik hari tu, masa admit hari tu 3 hari 2 malam, dapat bilik untuk 2 orang. Dan sangat luas. Bilik sangat luas, sangat sejuk. So ini untuk kita pakai waktu tidur ke apa ke. Okey. Yang kedua, kain batik, baju. Kain batik dengan baju nak balik dengan dengan tudung. So yang ni untuk dipakai waktu balik nantilah. Tudung ni sama macam tadi, tudung sarung. So kita bawa 2 extra tudung lah. Satu tudung untuk sarung waktu awal sampai, satu untuk balik. So macam balik tu macam segar sikit lah pakai barang-barang yang bersih. Okay. Lepas tu stokin bawa 2. Lah kalau kotor ke basah ke apa kan, kita bawa stokin. Ni ialah tuala. Apa orang panggil, travel towel. Hari tu masa pakai bendalah ni, ingatkan macam yakin tak yakin lah kan, sebab dia macam microfiber macam tu. So bila pakai, betul lah serap air badan tu. Badan tu macam diserap lah. Ingatkan macam tuala main-main kan, tapi okey lah, boleh cari kat Shopee ni. And then ni nursing bra bawa 2. Tapi ni ada satu lagi tengah pakai. So yang ni bengkong ni kena bawa. Kena bawa sebab orang cakap macam, yelah bila kita kat hospital tu, nanti dah keluar hospital tu macam perut tu macam berat kan. Jadi kita pakailah benda untuk support kita punya perut tu. Okay. Terusnya slipper. Yang ni memang sangat diperlukan. Okay. Kita datang nanti pakai kasut atas slipper. Okay, tak kisahlah kan. Tapi slipper getah macam ni sangat diperlukan sebab kita nak masuk toilet nanti. So macam tak nak lah kaki kita tu rasa basah-basah bila nak balik ke. Macam at least macam kita ada ready satu slipper memang untuk ke toilet. Sebab kita akan pakai slipper. Jangan tak pakai slipper kat dalam toilet sebab nanti licin kalau jatuh ke apa. So nak masukkan dekat dalam dust bag macam ni lah. Yang ni dapat dekat hotel, dia bagi barang-barang kan. So bolehlah isi dalam ni. Rasa bersih lah sikit nak packkan dalam barang-barang ni kan. Okay, yang seterusnya mask. Mask sangat penting, bawa lah extra untuk pergi dan balik. Lepas tu ni laundry bag. Laundry bag ni pun bawalah kan, nak isi apa-apa yang kotor ke. And then yang seterusnya ialah set sudu. Macam dah siap satu pack sudu Carrefour dengan apa, chopstick. Sebab macam masa kita makan dekat situ, ada kakak tu akan bagi makanan, bagi sudu bagai. Tapi kalau macam contohlah kita tiba-tiba teringin sementara menunggu, kita tak tahu berapa lama kita sakit kan. So kita sementara nak menunggu tu, kita minta suami kita beli makanan, nasi goreng ke, mi sup ke apa ke kan. So adalah sudu kita sendiri untuk dipakai. Okay. Yang seterusnya ialah toiletries bag. Okay. Yang ni memang sangat diperlukan lah. Maksudnya kalau nak bawa toiletries bag tu, bawa yang jenis ada sangkut macam ni. Macam ni nak beli dekat, bag ni beli kat Muji je. So senang je, clip and kecil je. Kecil je. So barang-barang dalam ni yang nak bawa ni semua barang-barang penting. Tak nak bawa yang macam banyak-banyak sangat lah, tak nak beria-ria sangat. Sebab hari tu dah masuk hospital kan. So kita tahu apa yang perlu bawa, apa yang tak perlu. So yang nak bawa ialah pencuci muka yang travel pack punya. Lepas tu berus gigi. Berus gigi ni beli kat Muji. Lepas tu ni nipple cream, in case lah kalau kita punya nipple tu macam pedih ke. And then moisturizer. Dan ni kita masukkan kat sini. Body shower. So bekas ni beli kat Muji je. So kita refill je dalam ni.
mandian baby, bawa je yang, kan kita beli-beli barang kan kadang ada dapat free gift kan. So bawa yang kecil ni je, sebab kita tak tahu nurse akan mandikan baby. Cuma untuk kita kalau setakat 1-2 hari tu tak sure kita akan mandikan ke tak baby, sebab balik nanti akan mandi. Okay, dengan dia punya minyak angin lah. Lepas tu ubat gigi yang kecil, and ni span ni sangat diperlukan. Sebab okay, kan kita mandi pakai ni je, satu sambung pakai tangan, tak rasa puas tau, tak rasa badan tu bersih. Jadi bawalah yang ni, yang kecil punya. Ni ada kat Muji, berapa ringgit je, tak mahal pun. So bila mandi tu rasa macam wah bersihnya. Macam tu. Okay, yang seterusnya ialah ni barang-barang mengada lah. Nak bawa shower cap sebab nanti bila nak mandi tak ada plan untuk cuci rambut. Sebab rasa macam tak payahlah cuci rambut lagi kan. So kita bawa, seterusnya bawa ni extra perfume untuk balik nanti, dengan lip gloss. Itu je lah. Ni untuk wangi-wangi sikit waktu balik nantilah, rasa segar. Okay, yang seterusnya kita bawa barang-barang baby. Okay, yang ni Pampers, nak dah masukkan kat dalam beg macam ni. Ada dalam 15 keping. Okay, newborn Pampers. Lepas tu ni dia punya towel, balut dia punya apa ni, blanket lah, blanket. Ni dia punya blanket untuk balik nanti. Okay, lepas tu yang ni swaddle. Nak try nak bawa yang mudah macam ni, yang zip punya. Macam tu. Sebab hari tu masa kat katil sebelah tu tengok ada Chinese tu, dia pakai swaddle zip macam ni kan. Rasa tengok macam senangnya baby dia pun tengah sakit-sakit kan. So tak payahlah berdiri macam nak fikir macam nak kena balut macam ni macam tu. So kita pakai yang zip je, senang. Okay, lepas tu 2 baju tidur. Ni baju tidur yang 2 pieces punya tu. Lepas tu ni baju siang untuk balik. Okay, dengan dalam yang ni 2 dia punya towel lap mulut dia. Lepas tu dengan mitten and booties. Yang ni bawa extra je. Tak bawa banyak pun tak apa. Buat dalam satu set pun tak apa. Okay, lupa nak mention kenapa kena bawa toiletries bag yang ada sangkut macam ni. Okay, sebab nanti yang kita dekat dalam toilet tu, kita terus je gantung. Sebab dia ada macam ada rail macam tu kan. So dekat toilet tu senang lah gantung. Nanti kan ada towel lagi kan. Kita tak tahu orang yang sebelum tu guna basah ke apa kan. Kita tak nak lah barang-barang kita macam nampak kotor ke apa. So senang, gantung je. Masuk je toilet gantung, masuk je toilet gantung. Nak capai tu senang. Okay, macam tu je. Kecil kan. Kecil lah ni, saiz ni. Ni barang-barang yang dah di-pack dekat dalam bag tadi. Muat je semua barang. So kita tak bawa banyak pun, bawa yang seminimal yang mungkin. Macam baju baby tadi, okay, macam baju baby tadi nak asingkan, letak dalam plastik macam ni. So kalau nak guna baju baby, kita tarik je semua ni, barang-barang baby. Yang lain ni semua barang-barang ibunya. Seterusnya kita buka kotak pertama dan kotak kedua yang akan diletakkan dekat dalam kereta nanti. Ni untuk just in case punya situation. Maksudnya just in case ni especially yang ni lah. Yang ni memang wajib. Yang ni maksudnya macam contohlah kalau baby kita tu kena tahan wad lama ke, kita kena stay lama ke. So ni barang-barang extra yang daripada kita punya barang yang tadi. So yang ni tak perlu bawa naik ke hospital, hanya perlu ditinggalkan dekat dalam kereta. Macam yang ni tak kisahlah kau nak letak dalam kotak ke dalam bag ke, macam nak letak dalam kotak lagi, sebab barang-barang ni tak dibersihkan lagi. So kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Okay, breast pad, in case kalau kita duduk lama ke, kita punya breast ni macam banyak susu ke. Usually
kapasiti susu ni dia ikut memang cukup keperluan. Tapi ini bawa lah untuk extra. Okay. Dan seterusnya ialah pad. Okay, pad kena buat extra. Lepas tu pampers. Pampers bawalah lebih. Ni macam lebih lah, bawa dalam 20 ke. Okay. Lepas tu ni nursing cover. Nursing cover ni kita bawa extra sebab macam nanti kan kita tak tahu kita duduk dekat ward yang macam mana pula kan ditransfer ke sini ke sana ke, ataupun masa kita nak susukan baby nak cover ke, ataupun kita nak pakai nanti masa dalam kereta ke, in case lah. Yang ni just spare part untuk cover kita punya diri kan. Macam first mom ni kan macam malu-malu sikit kan, so kita bawa lah benda-benda lah macam ni. Okay, yang seterusnya, okay, yang paling penting ialah breast pump. Kenapa breast pump ni penting? Sebab hari tu masa dekat katil baby kata ada patient katil sebelah nak ni Chinese, baby dia tak boleh nak isap susu dia. Dia baby yang kedua, tapi baby dia tu tak boleh nak isap susu dia. So nurse tanya masa tu, you tak bawa breast pump ke? Betul dia kata dia tak bawa sebab biasanya anak first dia akan pandai isap susu. Yang tu yang tak, yang kali ni macam tak berapa nak reti. So macam nurse kata, you macam mana pun you kena bagi baby ni susu sebelum you balik. Kalau tidak, baby tak boleh balik selagi tak kencing. Bila baby tak minum susu, baby tak kencing. So dia tak boleh nak keluarkan daripada hospital. Kan sedih kalau macam baby kena tinggal hospital, ibu kena balik. Macam tu. So ni macam untuk baby tu lah. Untuk baby tu minum. In case kalau susu kita baby tak pandai isap, susu kita memang akan ada, tapi in case kalau baby tu tak pandai isap, so kita dah ready extra. Kita dah ready mesin ni. Nak pakai bawa air manual je sebab senang, tak payah nak beleceh-leceh. Dan seterusnya ialah botol susu. Botol susu ni macam in case lah kan, untuk dia minum ke apa ke nanti kan dah pump minum. Box ni sangat penting. Ni untuk ayahnya nanti. Box untuk tanam uri, barang-barang yang untuk tanam uri. Okay, nak ada tengok dekat dalam Lazada, Shopee kan. So orang kata beli yang dah siap je, senang. Memang ada dekat Shopee dan Lazada, dia orang dah siapkan semua barang-barang untuk tanam uri. Okey lah kalau nak beli dalam RM35 macam tu, tapi macam nak buat sendiri je sebab rasa macam okey, kita ada time, barang-barang pun senang nak cari, kita packkan je lah. Lagipun kos buat sendiri sebenarnya ni lagi murah. Ni semua ni tak sampai pun dalam RM10. Okay, yang first kita letakkan mask. Lepas tu yang ni lah barang untuk mencuci, asam keping, asam jawa dengan garam. Okay, letak dalam plastik. Lepas tu ni sanitizer. Hand sanitizer. Bagi sabun ni, bagilah 2 sabun hotel ni kan untuk dia cuci-cuci tu. Lepas tu yang ni dust bag dapat dekat hotel kan, untuk macam lepas dah basuh uri tu semua isi dalam ni. So baru macam mana tanam kat dalam tanah tu. Macam kira kain putih lah. Ni macam kain putih, tapi dah jumpa bag macam ni lagi senang kan, masuk je. Okay. Lepas tu ni towel good morning untuk lap-lap ke apa kan. Sarung tangan. Tu je. Sebab ni pun tengok dekat dalam set tanam uri tu, so kita follow je lah apa yang dia orang bagi. Ada orang letak tembika kan, ada set tembika, tapi nak rasa macam tak tahulah benda tu perlukan ke tak kan. Macam biarlah tanah bertemu dengan tanah. Kalau dah tak masuk dalam tembika nanti tak apa ni pula, tak larut ke apa ke kan, macam tu. So ini sahaja barang-barangnya. Kotak ni carilah kotak apa-apa. Itu saja, 2 barang ni letak dekat dalam kereta untuk suami. Okey, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa tunggu video yang seterusnya. Bye bye.